Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fadil tuan-tuan imam, dari jawatankuasa Masjid Barisan, pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ya mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi diberikan kesihatan, diberikan kekuatan, diberikan keupayaan, kemampuan, kemudahan. Sekalipun orang kata hujan, hari ni boleh katakan tak celik tuan-tuan matahari, namun dengan kemudahan dan juga anugerah pemberian daripada Allah SWT di atas nikmat kehidupan kita dengan rumah tangga kita, tuan-tuan, kita mampu datang ke masjid sekalipun orang kata hujan dan seumpamanya, yang mana setakat ini tuan-tuan tidak ada apa-apa halangan yang menghalang kita sebenarnya untuk hadir ke masjid. Jadi alhamdulillah, dengan nikmat ini tuan-tuan, paling utama sekali bila mana Allah SWT berikan kepada kita kesungguhan, yang mana dengan kesungguhan ini dia akan mengatasi segala cabaran dan juga rintangan. Kalau setakat sihat semata-mata tidak mencukupi tuan-tuan. Betapa ramai orang sihat tuan-tuan pada hari ini yang tak mampu untuk menghadirkan dirinya ke masjid, ya. Mungkin dengan sedikit alasan hujan, kehujanan seumpama ini, barangkali sebahagian daripada kita mengambil excuse, ya, untuk tidak hadir tuan-tuan. Namun alhamdulillah dengan kesungguhan ini, dia tidak menghalang kita walaupun agak sedikit mungkin terkena basahan hujan, tempias hujan dan seumpamanya, kita berusaha untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tuan-tuan, kita di dunia ini bukan mencari kesenangan duniawi, tetapi sebenarnya kita sedang mempersiapkan untuk kesenangan akhirat. Na'udzubillah tuan-tuan, bila mana kita dibangkitkan di mahsyar kelak, kehidupan di dunia kita ini tidak membantu kita untuk hidup bahagia di akhirat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan nikmat umur yang diberikan oleh Allah SWT ini, dengan nikmat kesungguhan yang ada pada kita ini tuan-tuan, kita dapat memperbaiki diri, kita dapat membuktikan kehambaan, membuktikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak punya masa yang begitu panjang tuan-tuan, seperti mana umat-umat yang terdahulu. Justru itu selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sendiri menjelaskan bahawa umat Muhammad ini, umatnya itu bukanlah daripada kalangan umat yang umurnya panjang. Nabi menyebut dalam hadisnya, a'mari ummati baina sittin wa sab'in, umur umat aku antara sekitar 60 hingga 70 tahun, ya, 60 hingga 70 tahun. Dan Nabi kata apa? Sedikit sahaja yang lebih daripada itu. Dan memang itulah hakikat yang kita lihat tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, makanya justru itu kita
Marilah saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan untuk kita mengambil kesempatan daripada nikmat usia yang kita ada ini untuk kita memperbanyakkan lagi amal soleh. Kerana kita tidak tahu tuan-tuan, selama kita melakukan amal soleh kita ini, yang mana satu yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak pasti. Kadang-kadang kalau nak dihitungkan banyaknya puasa kita, entah banyak mana tuan-tuan. Bayangkanlah setiap tahun lebih kurang 30 hari kita berpuasa. Kalau kita dah mula puasa sejak seawal usia 10 tahun katakan, ataupun yelah senang cerita 10 tahun kali dengan usia kita sekarang tuan, mungkin begitu banyak. Namun kita tidak tahu yang mana satukah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita tuan-tuan mengambil ruang dan juga peluang sebaik mungkin, mudah-mudahan dan daripada banyak-banyak amalan ibadat kita itu, maka walaupun satu perkara itu nampak kecil, tapi saat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya merupakan satu perkara yang sangat besar, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, hari ini kalau diikutkan tuan-tuan, bila mana pengumuman telah dikeluarkan oleh yang bahagia Menteri Ketua Pengarah Kesihatan kita, jumlah yang positif COVID-19 hari ini merupakan catatan yang tertinggi sepanjang pandemik COVID-19 di negara kita tuan-tuan. Hari ini 1884 kes positif, sekaligus memberikan satu amaran kepada kita yang sekarang ni Pahang saja yang benar-benar green, hijau tuan-tuan. Negeri lain ada calik, Terengganu pun dah agak clear, tapi masih lagi tak boleh. Tuan-tuan, kita nak ke Terengganu semena-menanya, orang Terengganu nak ke Pahang semena-menanya. Jadi dengan disiplin yang kita ada tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita Pahang kita ini, kita pun hari ini dah ada isu di Raub. Bukan orang Pahang pun, orang daripada KL singgah makan di Raub tuan-tuan, didapati positif, dia singgah makan 17 bulan hari itu. Hari ini dihubungi oleh Jabat Kesihatan Daerah, pengusaha kedai untuk melaksanakan sanitasi di kedai yang diarahkan tutup. Apa nama kedai? Awira Tom Yam, kata tuan-tuan perasan di Raub itu. Ini tuan-tuan, sebab itu penting sangat kita menjaga dan juga menitik beratkan tentang SOP dengan pemakaian mask umpama. Dan kita tengok tuan-tuan, alhamdulillah, semenjak kita ni rajin pakai mask ni, kesihatan kita nampaknya macam batuk semua ni agak mana udara kita sedut tu bertapis molek tuan-tuan, bertapis molek rupanya. Selama ni kita sedut ikut dah ni tuan-tuan. Makanya di situ pun kita dah nampak, alhamdulillah tuan-tuan, dengan walaupun kita berkeyakinan mungkin di sekeliling kita tak ada orang yang positif, namun di situ memberi satu advantage kepada kita untuk lebih menjaga kesihatan kita dengan menyedut udara yang lebih baik tuan-tuan, bertapis begitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan halal dan juga haram. Seperti mana yang kita sebut pada halaqah-halaqah yang lepas, kita masih lagi membincangkan tentang halal haram kehidupan umum muslim. Dan kita hari ini kita akan berpindah kepada tajuk baru, iaitu meratapi kematian ke atas si mati. Meratapi kematian ke atas si mati, muka surat 472. Antara tradisi yang dibenteras oleh Islam ialah tradisi kaum jahiliyah ketika menghadapi kematian. Dan antara yang sering berlaku ialah ratapan atau tangisan ke atas diri si mati, menangis dan berteriak serta berlebih-lebihan dalam menampakkan kesedihan dan kedukaan mereka. Maka Islam telah mengajar umatnya bahawa kematian itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hakikat kematian dalam Islam tuan-tuan ialah kita berpindah alam sahaja. Kita ni duduk di beberapa alam ni tuan-tuan. Pertama, sebelum kita lahir, kita duduk di alam roh. Roh kita tuan-tuan belum ditiupkan lagi ke dalam rahim ibu kita masa itu. Jadi kita ni syukur, alhamdulillah, Allah SWT telah dalam banyak-banyak makhluk atas muka bumi ni tuan-tuan, Allah dah cipta kita sebagai makhluk. Sedangkan banyak lagi makhluk yang belum dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan setakat itu, bila mana Allah
kategorikan kita ini sebagai makhluk yang digelar sebagai makhluk manusia. Makhluk banyak tuan-tuan, ikan seluar kuning, ikan tambak, cicak, apa lagi tuan-tuan, bawang, tumbuh-tumbuhan, batu, apa semua, ya? Makhluk juga. Tapi dalam banyak-banyak makhluk, Allah pilih kita jadi makhluk yang digelar sebagai manusia. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala beri pengiktirafan tentang hebatnya manusia ini yang digelar sebagai ahsanit taqwim, sebaik-baik kejadian, maknanya dalam banyak-banyak makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ini adalah sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan, makna design kita lah yang paling sempurna sekali. Paling mana ikan ada mata, kita ada mata tuan-tuan, tapi tengoklah mata ikan guna gaya duduk tepi, ya. Kita mujuk, alhamdulillah Allah tak buat design mata kita duduk tepi tuan-tuan, ni susah kita, ya. Cukup tuan-tuan tengok bagaimana hidung gorila, itu makhluk yang paling hampir dengan manusia lah tuan-tuan, ya. King Kong, ya. Dia makan pun apa semua, makan nasi, dia makan nasi, makan buah-buahan, makan sayur dan sebagainya. Tapi bagaimana tuan-tuan, tengok hidung pun dia macam apa, kalau hujan lebat macam ni confirm masuk air tuan-tuan. Kita ni molek Allah cipta hidung begini tuan-tuan, ya? Ada yang mancung, ada yang jelah tak kisah tuan-tuan. Mana dari sudut penciptaan manusia ini sangat hebat tuan-tuan. Satu bezanya kita ini dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah nak jadikan kita ini bila mana dalam penciptaan Adam alaihissalam, Allah beritahu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan Adam ini dan juga anak keturunannya sebagai khalifah, pentadbir alam ini, bumi ini tuan-tuan, pentadbir di bumi ini. Sedangkan makhluk lain tidak diberi kuasa itu, tidak diserahkan kepada, kalau nak ikutkan paling besar mungkin barangkali dia darat gajah lah, kan pun tak diserahkan kepada gajah je yang mentadbir daratan, ya. Laut serah pada ikan paus, dia paling besar. Tidak tuan-tuan, sekalipun daratan, sekalipun lautan, sekalipun di udara, makanya selagi mana bergelar dunia ini, pentadbirnya adalah manusia tuan-tuan. Ini hebatnya Allah SWT jadikan kita ini. Kita yang mirip tadi, yang apa, makhluk yang paling mirip dengan kita tadi, orangutan ataupun gorila tuan-tuan, walaupun hampir sama dari sudut nama pun bubuh nama orangutan apa tuan-tuan, tapi apa tuan-tuan, sampai ni kita tak pernah dengar cerita orang hutan pandai masak tom yam tuan-tuan, pandai buat BBQ apa, tak lepas tuan-tuan. Kenapa? Dia tidak ada akal. Otak ada, dia tahu makan, dia tahu minum, dia tahu masa nak tidur, dia tahu masa nak membiak dan sebagainya, tapi mereka ini tidak ada akal. Dan inilah yang digelar sebagai ahsanit taqwim, sebaik-baik kejadian. Kenapa? Sebab kita nak dijadikan sebagai khalifah. Allah jadikan kita ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan tidak memadai dengan itu tuan-tuan, Allah SWT cipta kita sebagai manusia dalam seramai-ramai manusia yang lebih kurang 7 bilion atas muka bumi ini tuan-tuan. Kita termasuk golongan orang yang Allah pilih untuk diberi hidayah Islam. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita dapat hidayah Islam dalam keadaan ramai-ramai orang atas muka bumi ini. Bermula daripada kutub utara sampailah kutub selatan, tak ada orang tuan-tuan, sampailah kita sekarang ni di apa, kita ke paling hujung ke New Zealand lah tuan-tuan, ya, ke bawah sana. Allah pilih kita untuk mendapat hidayah Islam. Betapa berharganya tuan-tuan, dalam keadaan seramai-ramai orang atas muka bumi ini, kita bergelar sebagai Muslim. Itu dia tuan-tuan. Dan Allah SWT berikan kepada kita ini ni'matul imdad. Imdad ni makna kita sampai tuan-tuan, kita boleh bernafas dengan sempurna, kita boleh meneruskan kehidupan kita. Sedangkan ada orang telah pun dah ditarik dah dia punya perjawatannya sebagai manusia, mana dah berakhir dah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita Allah bagi lagi. Dan inilah yang barangkali sesetengah manusia dia lupa. Dia ingat dia duduk atas muka bumi ini untuk sekadar berhibur semata-mata, sekadar menjalani kehidupan sebagai manusia, dan dia lupa bahawa tugas dia ada di atas muka bumi ini, iaitu khalifatullah fil ard. Dan juga daripada masa sama tuan-tuan, kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sebab itu nanti kita akan dinilai.
Dengan amalan kita, dengan ibadah kita, kita akan dinilai. Dan Nabi beritahu, inna awwala ma yuhasabun nasu bi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Perkara pertama yang akan dihisab, akan dihitung, akan dibicarakan daripada amalan-amalan manusia ini pada hari kiamat, anak Adam ini pada hari kiamat, ialah solat, sembahyang. Lepas tu bukan saja kita datang ni tuan-tuan, bukan saja kita rokok, sujud, i'tidal dan seumpamanya dalam perlakuan solat kita. Semuanya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, soalan satu tuan-tuan, sembahyang. Soalan bab sembahyang. Lepas tu kita syukur tuan-tuan, kita ada tempat sembahyang yang selesa. Kita boleh sembahyang dengan aman damai tuan-tuan. Ada setengah tempat orang kalau musim-musim hujan begini, di surau-surau, di kampung-kampung, tadah dengan besen tuan-tuan. Tadah besen, tadah baldi, pak air, menitik dan sebagainya. Kita alhamdulillah tempat yang selesa. Allah bagi nikmat kita duduk kawasan ini tuan-tuan. Setengah-setengah tempat lain tu yang suraunya mungkin barangkali masjid ni dah uzur, bocor sana bocor sini, asal hujan lebatnya susah hati dah tuan-tuan. Dan kita alhamdulillah Allah bagi nikmat. Sebab itu apa lagi yang kita nak kufurkan tuan-tuan? Dengan itu marilah kita melaksanakan titah perintah Allah ini dengan bersungguh-sungguh, sebab kita tak ada halangan dah. Kita nak pergi masjid pun tuan-tuan tak perlu mengentas sungai apa semua. Ada setengah tempat orang tu dah tak lepas lalu dah tuan-tuan. Nak mengentas sungai dah air naik. Dulu tuan-tuan, saya baru beberapa bulan lepas, 2 bulan lepas tak silap saya tuan-tuan, dengan majlis agama kita pergi buat lawatan pemeriksaan untuk penubuhan sebuah pondok baru di Mengkarak, Pondok Tok Mengkarak tuan-tuan. Pondok itu dibuat di tapak masjid lama Kampung Mengkarak. Rupa Mengkarak ni tuan-tuan nama orang dulu. Tok Mengkarak ni lebih kurang macam gelaran tuan-tuan. Dia ada nama sebenar dia, Tok Mengkarak ni. Tok Mengkarak 1, Tok Mengkarak 2. Orang lama, antara ulama-ulama besar dia faham dulu tuan-tuan. Saya dimaklumkan oleh orang tempatan situ, dia kata dulu Bilal ni duduk seberang sungai sana tu Ustaz. Bayangkan dapat bayang Tok Bilal duduk seberang sungai, dan sungai Pahang tu tahu macam mana di Mengkarak tu. Bapak derahnya naik perahu tuan-tuan. Kayu perahu mana ada speedboat zaman itu. Tapi itulah tuan-tuan, bilanya boleh kayu perahu. Subuh bayangkan pukul berapa dia nak keluar tuan-tuan, nak pergi azan untuk solat subuh. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita zaman ni mana halangan kita? Apa halangan kita tuan-tuan? Pendek kata start enjin je, tak motor, kereta, tak apa payah. Tak perlu dah kita nak merentah sungai dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang orang tak nampak lagi tuan-tuan, kemudahan yang kita ada ini, dan sehingga mereka ambil kesempatan untuk tidak mengambil peluang untuk betapa mudahnya kita nak datang ke masjid. Orang dulu susah tuan-tuan. Nak menyeberang tu biasanya dia akan ke depan dulu. Perahu tu tak tahu, orang yang biasa buat perahu dia tahulah, pernah dia bukan boleh potong terus begitu. Kalau potong terus dia lepas ke sana, hanyut dia. Dia kena potong dulu ke depan, lepas tu boleh beranyut untuk menyeberang, barulah boleh landing dekat tepi tebing. Kalau dia daripada sini ke sini terus potong itu je, dia hanyut lepas ke bentuk pulau, bukan bentuk pulau, mana tempat dia, maknanya itu cara perahu tuan-tuan. Betapa sukar dia, tapi boleh. Dan saya tak boleh bayangkan betapa besarnya pahalanya tuan-tuan. Muazzin ni, Bilal ni, sebab itu sebagai ulama mengatakan Bilal ni dia punya pahalanya besar tuan-tuan. Sebab tu Nabi dalam hadis yang sebut, lau ya'lamun nas, kalau manusia itu tahu ma fin nida, apa yang ada pada pahala azan, wasafil awal, dan juga saf yang pertama. So malam yajidu, kemudian mereka tak dapat ruang dan juga peluang itu, illa yastahimu, melainkan mereka terpaksa membuat undian, cabut undi. Lastahamu alaihi, nescaya mereka sanggup buat undian. Sebab apa? Nakkan pahala ini, kena tahu apa pahalanya tuan-tuan. Bayangkan dengan laungan azan itu orang boleh datang ke rumah Allah. Kita tuan-tuan, kecil-kecil. Kita kadang-kadang kita nampak lah
Kawal Bilal je, contohlah, bukan kawal kita Bilal kita begitu. Setengah orang tu dia pandang kecil je, dia kata tak, peranan cukup besar tuan-tuan. Disebabkan dia, satu je saya pernah cerita tuan-tuan, tak kisah apa, satu masjid di satu kampung tu tak ada jemaah. Agak tak Bilal, tak imam, tak Bilal, tak Syiah. 3 orang tu je yang selalu ada semua lah, pasal ada jawatan di situ sebagai pegawai masjid tuan-tuan. Tak pergikanlah suatu tak ada orang. Lepas semayang tak Bilal pun tanya tak imam, guna gaya kita 3 ni, kata dia. Berapa pula kata tak imam? Tak dah, nampaknya kita je lah jemaah yang ada semua di masjid ni. Guna pula kata tak imam. Inilah tugas kita, tanggungjawab kita. Agak-agak awak imam lah, agak-agak awak lah imam. Antara kita bertiga ni siapa pahala paling banyak sekali? Tuan-tuan, dia bincang dah tak ada orang nak bincang pahala. Kata imam, awak bila tanya soalan gitu pula dah. Imam lah, kawan lah pahala paling banyak. Apa siapa pula? Sebab kawan mengimamkan solat. Kita datang sini nak solat. Jadi siapa yang memimpin? Imam lah pahala besar. Kata Bilal, tak, kau rasa tak imam? Berapa pula begitu? Tak imam tanya. Berapa pula begitu? Kata tak Bilal, sebab kau perasan sabit kau azan lah awak sampai, kata dia. Selagi kau tak azan, awak tak datang. Dengar suara kau azan barulah awak sampai tak imam. Tak imam kata, gitu pula, kata tak imam. Siap dengar je. Mendengar je. Bilal angkat diri sendiri, nampak, kata dia Tok Siap apa kau lah? Kau rasa kawan sebenarnya pahala paling besar sekali. Kata Bilal pula, berapa pula awak? Perasan tak masjid ni kawan yang buka dulu, niatkan sejadah apa semua. Kalau kau tak buka, awak dengan tak imam mesti tak payah masuk. Contoh ni kisah dia, bentang sejadah, buat tak cicak apa semua gitu gini, teh-teh tu. Jadi lagi sampai awal tak siap. Tuan-tuan. Jadi pakat tiga-tiga ni, pakat bergelak lah masing-masing tuan-tuan. Dan sebenarnya semuanya ada peranan. Cuma ulama memang khilaf dalam pahala yang paling besar antara Bilal dan juga imam tuan-tuan ya. Sebab sebagai mengatakan, kerana Nabi sebut dalam hadis sahih, kalau manusia tahu apa yang ada pahala azan, jadi manusia sangat mencuba undi mana menggambarkan besar tuan-tuan. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa yang penting ialah berjamaah. Itu memang tak ada tolok bandingnya. Kita datang mendirikan saja. Baik. Jadi kematian kembali tadi tuan. Kematian ini hanya perpindahan saja. Kalau nak masuk syurga kena mati dulu. Tak boleh tuan-tuan direct je terus. Tak boleh terus je, tak boleh tuan-tuan. Mesti mati dulu. Dan mukaddimah kepada syurga itu ialah kubur. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kata Sayyidina Uthman bin Affan, Nabi kata apa? Al-qabru, kubur itu raudatun min riyadil jannah. Dia merupakan salah satu taman daripada taman syurga. Tuan-tuan. Sebab itu kalau di Kuala Lumpur tu nama tu Raudatus Sakinah, taman yang aman, damai. Tanah kubur namanya Raudatus Sakinah sebab dia merupakan taman-taman syurga. Walaupun kita nampak, yelah, sekarang setengah kubur-kubur di kampung tu memang menyerangkan. Tengok pokok aranya sukabar lah, berakar sekali. Itu design pasal di tempat-tempat kita setengah di kampung tuan-tuan. Kalau di bandar-bandar sekarang dia dah buat lawa lah ya. Nampak begitu, tapi hakikatnya dia merupakan raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar, salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Itu dia hakikat kubur. Kita bila sebut kubur, kita nampak hantu kubur. Sebut kubur, kita tahu, kita rasa cerita hantu ya. Tengok jenazah saja kita kata pocong. Dah kena gaya tuan-tuan. Kita telah meletakkan persepsi yang salah terhadap kematian itu sendiri. Sedangkan kematian itu adalah perpindahan seorang hamba Allah itu ke satu alam yang namanya barzakhun. Barzakh ini adalah dinding pemisah yang kita tidak tahu apa yang berlaku di sebaliknya itu. Cuma berdasarkan apa yang diceritakan, berdasarkan riwayat hadisnya, Nabi menceritakan keadaan barzakh. Dan bagi Nabi SAW, Nabi di Rasul, sebab tu Nabi bila lalu satu kubur tu, dua kubur, Nabi pernah kata
satu hadis sahih diceritakan Nabi kata sesungguhnya kedua-dua penghuni kubur ini la yu'adziban, dia sedang diazab sekarang, kata Nabi SAW. Nabi dia sudah tahu kita jangan lalu ke kubur ni kena azab ni. Ni okey nampak mendak tu. Tu memang teruk kena bedai tu. Kita tak tahu tuan-tuan, kubur kita pakai sistem keranda. Kita tempat kita tanah pasir, kita pakai sistem keranda. Bila sistem keranda ni lama-lama keranda tu repot, dia akan runtuh. Dia akan mendap, beruh tuan-tuan, tambah kalau hujan musim-musim hujan ni, ya, dia akan lebih padat. Jangan kita buat cerita, ini memang teruk kena azab ni, mendap, terlan jauh ke dasar ni. Tuan-tuan, jangan ya. Kita kawasan kita sistem keranda ni lama dia akan repot. Itu runtuh roboh tu. Sebab tu bagi kita kena tambah baliklah tanah. Kalau sistem lahat tuan-tuan, lahat ada dua, satu lahat tengah, satu lahat tepi. Ini biasa tak ada apa-apa kesan lah. Cuma tanah makin lama makin mampat, itulah tuan-tuan. Itu je ya. Jadi berbalik tadi tuan-tuan ya. Nabi kata la yu'adziban, dua ahli penghuni kubur ni sedang diazab. Pertama, dia diazab kenapa? Dia tidak istibra ketika mana dia berhadas, manakala dia buang kecil ya. Dia tidak istibrak, makna membersihkan diri dia daripada saki baki najis tuan-tuan. So itu penting ni. Sunnah kita lepas buang air, kita berdahan sekurang-kurangnya 3 kali tuan-tuan, 3 kali. Ataupun juga ulama mengajar kita boleh duduk bangun begitu sehingga habis keluar saki baki, supaya tidak ada lagi tersisa baki najis pada dan supaya tidak terkena pada pakaian. Andai kata setelah kita dah buat istibrak tadi masih lagi ada saki baki yang kita pun tidak mengetahuinya, maka itu dimaafkan. Yang jadi masalah dia tak peduli ya? Lebih kurangnya pandang kiri pandang kanan sudah tuan-tuan, maknanya dia beribadah atau dia sentiasa berada dalam keadaan najis. Ini diazab tuan-tuan. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang seorang ini dia hidupnya yamshi bin namimah. Dia sentiasa seharian itu kerjanya dia berjalan dengan suka bawa cerita, bawa mulut mengata orang. Yamshi bin namimah. Dia suka mengata orang tuan-tuan. Itulah inilah dan sebagainya. Kalau tak ada kerja, awak tahu tak? Dia mula buka cerita. Yamshi bin namimah. Dia azab dalam kubur tuan-tuan. Itu dia kata hufratun min hufarin nar tuan-tuan. Tapi kalau seorang ahli ibadah, maka dia sedang berehat tuan-tuan, kerana dia sedang berada di taman-taman syurga. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ya, sembahyang tu sendiri dia akan jaga kita tuan-tuan ya. Selain daripada Al-Quran ni kalau ikutnya tuan-tuan, dalam hadis diceritakan dia akan duduk dengan kita ya, dekat dengan kepala kita. Dia akan datang dalam bentuk rupa paras yang sangat tampan. Ini Al-Quran, dan dia adalah sebagai peneman kita dalam kubur. Kita nampak biasa kita tuan-tuan baca Quran super tu yang kita kata, rupanya nak tahu mati dulu lah, kita tengok betul tak betul. Itu cerita dia ya. Tuan-tuan, tapi kalau dah mati tak boleh nak U-turn dah. So ni peluang mentara ada ni tuan-tuan. Sentiasa baca Quran, dia bukan setakat peneman kita dalam kubur, di akhirat besok dia jadi peguam bela kita. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran, bacalah kalian akan Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kan sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat, sebagai peguam bela. Dia akan bantu kita di mahsyar kelak tuan-tuan. Dia akan bantu kepada orang yang sentiasa membacanya. Kita tak rugi tuan-tuan, tak rugi kita baca Quran. Kita di dunia kita rapat dengan dia tuan-tuan, dalam kubur dia teman kita, di mahsyar kelak dia peguam bela kita, dia defend kita tuan-tuan. Itu dia ya. Zaman kita ni, zaman sekarang ni, tak ada halangan dah, tak ada sebab kenapa kita tak boleh baca Quran. Quran di masjid berlambak tuan-tuan, bukan istilah berlambak ya. Kita banyak berlambak ni macam orang gitu pula tuan-tuan ya. Banyak tak memadai itu. Dalam handset pun kita boleh letak aplikasi Al-Quran. Berbeza zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman tabi'in. Betapa sukanya mereka itu bila mana buka Al-Quran, dapat Quran satu ni kongsi tuan-tuan. Sebab dulu Al-Quran tu tulisan tangan.
Nak boleh dapat tulisan tangan tuan-tuan, nak habiskan 30 juzuk ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Dapat baca Quran ni, Allahu Akbar, walaupun pinjam. Tuan-tuan, satu mereka dulu syukur dapat baca Quran. Kita learn ni tuan-tuan, tak kisah je Quran lawa, tulisan pun dah jelas. Tuan tengok, pernah tengok tulisan Al-Quran zaman dalam apa ni, masa zaman yang mula-mula diselaraskan, yang ditulis dalam bentuk mushaf resam Usmani. Baris tak ada, titik pun tak ada, guna kali nak baca tuan-tuan. Kita ni ada warna dah, nak beritahu dah ni dengung, ikhfa, iqlaq apa semua. Zaman kita mudah dah sekarang tuan-tuan. Tak ada sebab baca Quran salah. Orang dulu sikit susah, baris tak ada, huruf-huruf dulu tak ada titik tuan-tuan. Ini ba ke ya ke ta ke sa kita tak tahu, tapi kerana bahasa tu bahasa Arab, orang tahu dah duduk gini, ini maksud dia, ini maksud dia, orang tahu tuan-tuan. Titik baris ni dibubuh zaman kerajaan Abbasiyah. Abbasi tuan-tuan ni bukan zaman-zaman Nabi, zaman sahabat, zaman khalifah, tak. Tulisan-tulisan dulu tuan-tuan, dia tulis dengan khat kufi. Tulisan khat kufi ni khat lama lah tuan-tuan ni. Tapi orang boleh baca. Learn ni baris di depan mata, terang-terang, salah lagi gangguan gaya tuan-tuan. Baris depan mata dah, baris dua, baris apa semua lengkap, warna pun ada, salah lagi baca. Sebab tuan-tuan, kita tidak melazimi Al-Quran ini. Hendaklah senantiasa kita membaca je. Mana-mana benda lah tuan-tuan, kalau kita duk ulang, duk selalu tuan dengan dia jadi cekak lah, ya? Macam orang ambil lesen kereta lah tuan-tuan. Mana tu Haji Rauk kita tuan-tuan, tanya dia. Kalau setakat masa driving school je kita beria, lepas tu tinggal tak bawa kereta dah dapat lesen, kita tinggal tak bawa kereta, agak-agak bawa kereta balik, cekak tuan-tuan. Tak adalah, mesti kekok, ya? Nak masuk gear pun kena pandang, kok salah. Tapi kalau dah hari kita bawa pandang, tak pandang dah, tak pandang dah gear ni, ya? Kita dah tahu dah mana duduk ini, tolak ke depan, gear satu apa semua, tak tahu dah. Itu nama cekak. Hari-hari duduk tala ke dia. Sama macam Quran tuan-tuan, kalau kita tinggal dia, tak baca, akhirnya itu yang jadi kes surah Maryam tu, kahi asa, kata dia. Berat tuan-tuan. Tanya dah khatam baca Quran, khatam. Pernah khatam baca Quran? Pernah. Tapi bila baca surah Maryam, kahi asa keluar tuan-tuan. Mana kedatang? Tuan-tuan, terkejut tak? Saya terkejut. Sebab saya tu menduga orang tuan-tuan. Suruh baca, tengok terakhir kahi asa. Saya kata biar betul. Bapa ustaz tak cukup panjang ke? Dia tanya tak cukup panjang ke? Memang baca macam tu ke? Saya tanya. Biasa ginilah saya bacakan. Apa kata dia? Kita pun rasa pelik tuan-tuan. Kalau Yasin macam mana baca? Yasin, boleh pula ya. Mujud tak sebut yes. Al-Mari, alif lam mim ra tuan-tuan. Bukti siapa? Sebab dia tak baca dah Quran tu, cerita sebab tu tak jumpa surah tu. Bila tak jumpa, dia dulu baca dekat lah masa dia ngaji, mungkin kafar apa semua. Bila sekarang baru nak ngaji balik tuan-tuan, dia tebuk baca begitu tu jadi kahi asar. Tuan-tuan, sedih gitu, ya. Tak saya cerita ni tuan-tuan sebab saya tu menduga orang untuk jawatan di bidang sebagai guru agama. Cerita ni tuan-tuan ni. Dan sudah tentu dia dulu berlatar belakang sekolah agama, ataupun pendidikannya daripada ada pendidikan agama. Tapi boleh jadi gitu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dah tinggal. Kita tinggal je tu, tinggal Quran, tak baca dah. Kalau baca pun jumpa Yasin lah gamaknya tuan-tuan. Itu pun dah tak pakai mushaf dah, duk pakai surat Yasin yang kecil tu tuan-tuan. Itu pun kadang-kadang action orang ulur surat Yasin tu. Kau nak apa dah? Kau nak dah ngapai tuan-tuan ya? Jangan dirahmati Allah sekalian. Quran baca, peneman. Jadi kematian dia adalah perpindahan sahaja tuan-tuan ya. Siapa berbahagialah siapa yang hidup di dunia ini sebagai seorang yang taat, tunduk patuh titah perintah Allah, kerana dia telah berada salah satu taman daripada taman-taman syurga, menantikan dibangkitkan di mahsyar untuk dihisab tuan-tuan.
dihisab akan amalannya. Barulah dia akan akhirnya setelah selesai itu ditempatkan di syurga yang penuh kenikmatan, di muqaddimah tuan-tuan. Muqaddimah kepada alam akhirat. Dan kubur itu bukanlah satu kemusnahan yang mutlak. Mana dalam kubur tuan bukan musnah. Kita nampak mungkinlah tulang berulangnya hancur akhir dimakan bumi tuan-tuan. Tapi itu hakikat fanaknya alam duniawi. Di akhirat kelak tuan-tuan, kita kembali asal. Islam juga mengingatkan bahawa perasaan duka yang berlebih-lebihan itu tidak dapat menghidupkan si mati dan tidak akan mengubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Bukan dengan beria menangis meratak tu hidup balik dia. Tuan-tuan, tak hidup dah. Sebab itu Islam memberikan kepada kita penerangan bahawa tidak akan mengubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dia tidak akan dapat menghidupkan lagi si mati kalau kita beria tuan-tuan. Sedih itu sifat naluri, tapi yang menjadi masalah sekarang meratap kematian. Lantaran itu sewajarnya seorang yang beriman menerima kematian itu seperti mana menerima bala atau musibah yang menimpanya. Dia juga hendaklah bersabar dan menjadikan kematian itu sebagai contoh tauladan, di samping bercita-cita untuk bertemu lagi nanti di tempat yang pertemuan yang abadi di perkampungan akhirat, sambil mengulangi firman Allah Subhanahu wa taala Suratul Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya tuan-tuan? Sesungguhnya kami adalah milik Allah, kita ini adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Kita balik semula kepada Allah tuan-tuan. Jangan lupa, inilah sebenarnya bila mana mati tuan-tuan, kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Adapun apa yang biasa dibuat oleh kaum jahiliyah itu adalah satu kemungkaran dan juga haram. Rasulullah SAW melarang perbuatan sedemikian dengan sabdanya, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan daripada umat kami, bukan daripada golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang menampar-nampar pipi, dia tampar, mengoyak-ngoyakkan pakaian ni, dan mengajak kepada kelakuan orang-orang jahiliyah tuan-tuan. Maknanya meratapi kematian ini sampai tahap pukul kepala apa semua ni, koyak-koyak baju, berguling-guling tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok orang Arab mati? Bukan nak kata pasal hadis ni, cerita ni amalan Arab jahiliyah dulu tuan-tuan. Dan sikit sebanyak dia terbawa sampai zaman sekarang. Saya pernah pergi kepada majlis kematian jiran-jiran sebagai masa saya duduk tanah Arab tuan-tuan. Memang dahsyat orang Arab ni tuan-tuan. Bukan nak kata bangsa dia teruk, tapi begitulah dia terbawa-bawa. Anaknya membesar melihat keluarganya buat begitu, esok dia besar begitu juga anak dia bertengok balik tuan-tuan. Kalau tak dihentikan, kita ni orang Melayu alhamdulillah lah tuan-tuan, paling tinggi pun lembik situ orang kata tak ada yang bangun lembik begitu tuan-tuan. Lemah long line. Tapi kalau Arab ni tuan-tuan dahsyat. Paling dahsyat masa nak usul jenazah bawa keluar dari rumah tu, nak hantar ke perkuburan. Oh, dia meraung tuan-tuan, la ilaha illallah. Baru saya tengok ke hadis ni, yang Nabi mencela golongan yang seumpama ini, tapi masih terbawa-bawa tuan-tuan, meraung-raung, merompak-rompak tuan-tuan, terutama wanita, kaum wanita tuan-tuan, bila ada nak bawa jenazah itu keluar. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk memakai pakaian yang khusus untuk berkabung atau menukar pakaian yang biasa dipakai kepada pakaian yang jarang dipakai untuk menampakkan perasaan duka cita dan sedih, kecuali dia seorang isteri yang kematian suaminya. Isteri memang ditutup tuan-tuan untuk berkabung. Barulah kalau isteri yang kematian suaminya, barulah diwajibkan ke atas si isteri itu untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Mana edah ni tuan-tuan, tempoh berkabung edah tu sendiri 4 bulan 10 hari tu. Tapi orang kita kadang-kadang minggu pertama je tuan-tuan. Lepas tu tak ada benda lah, ikut ada datang ungkapan janda berhias tuan-tuan. Dah tak habis lagi, dah mula dah tuan-tuan. Colik sana colik sini. Hal ini bertujuan menepati hak suami kerana adanya hubungan suci yang mengikat di antara kedua mereka, sehingga dia tidak
kelihatan memperhiaskan dirinya sehingga ramai mata yang melihatnya sebagai sasaran orang yang akan meminangnya dalam masa menjalani tempoh iddah itu. Tuan-tuan, ini kerana dalam Islam dia masih dianggap sebagai penerus kepada perkahwinannya yang lalu, yang masih banyak lagi terikat dengan hak-hak suaminya dan masih lagi dalam pengawasannya. Adapun jika si mati itu adalah ada orang lain daripada suaminya seperti bapa, anak atau saudara, maka tidak perlulah bagi wanita itu berkabung atas kematian mereka tidak lebih daripada 3 malam sahaja. Tidak lebih daripada 3 malam sahaja. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu anha bahawa dia telah memberitakan daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, ketika kematian bapanya Abu Sufyan bin Harb, dan juga daripada Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, juga isteri Nabi SAW, ketika kematian saudara lakinya. Kedua-duanya telah meminta wangian untuk dipakai. Lalu beliau berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya aku tidak memerlukan wangian buat masa ini, selain aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 layal illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Yang bermaksud, tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat berkabung kerana kematian keluarganya lebih daripada 3 malam kecuali atas suaminya yang mati, iaitu berkabung selama 4 bulan dan 10 hari. Rawahul Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, dalam kitab bab jenazah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kewajipan berkabung atas sebab kematian suaminya itu adalah satu kewajipan yang tidak boleh diabaikan bagi seorang bekas isteri. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan sebagaimana berikut, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya putriku baru kematian suaminya, mana anak perempuan dia baru kematian suami, dan matanya bengkak kerana terlalu banyak menangis. Apakah boleh saya memakaikan celak padanya? Dia tanya Nabi SAW pasal nampak bengkak. Bila pakai celak ni mungkin nampak tahan sikit, tuan-tuan. Nampak sikit dia punya bulu mata tu. Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Lalu wanita itu terus mengatakan begini dan begitu, namun Rasulullah SAW tetap menjawab tidak boleh. Baginda SAW mengatakan sedemikian sebanyak 2 kali atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Talaq, tuan-tuan, dalam bab At-Talaq. Jadi guna-guna pun tuan-tuan tak boleh memakai ataupun berhias bagi wanita yang kematian suaminya untuk tempoh 40 hari, 4 bulan 10 hari, tuan-tuan. Itu tempoh dia. Semua ini menunjukkan bahawa haram menghiasi diri atau mencantikkan diri dengan apa sahaja selama dalam waktu yang ditetapkan. Adapun merasa sedih tanpa duka nestapa dan menangis yang tidak terlalu melolong dan menjerit-jerit, maka hal itu adalah perkara biasa dan tidak dikira sebagai dosa. Maknanya bersedih, berduka nestapa, itu adalah lumrah sifat manusia, tuan-tuan. Baginda Nabi SAW sendiri merasa sedih dengan kematian anak-anak lelakinya. Anak lelaki Nabi, tuan-tuan, semuanya mati kecil, tuan-tuan, mati masa kanak-kanak. Qasim, tuan-tuan, Ibrahim, siapa lagi, seorang lagi? Qasim, Ibrahim. Ini kena tanya budak kelas kafar baru dia ingat, tuan-tuan. Tanya kita jam terus, tuan-tuan. Dia anak Nabi kita ada 7 orang. Kelas kafar dia belajar lagu, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Dapat jawapan 7 orang. Macam nak periksa, tuan-tuan, sebut rukun iman, rukun Islam, confuse terus. Nyanyi lagu Ibrahim Lee ingat, rukun Islam 5 perkara. Baru 5 perkara. Kadang-kadang ada hikmah juga, tuan-tuan, ada dari sudut kaedah lagu. Qasim, Abdullah, Ibrahim, ketiga-tiga anak lelaki Nabi SAW wafat, mati ketika kanak-kanak. Nabi sedih, tuan-tuan. Tapi berdasarkan apa yang dibenarkan oleh syarak, itu takat itu saja.
Maka hal itu adalah satu perkara biasa yang tidak boleh dikira dosa. Suatu peristiwa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar sebahagian kaum wanita menangisi kematian Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Lalu ada orang yang hendak melarang mereka dari menangis, tapi mereka ditahan oleh Umar radhiyallahu anhu. Saya berkata, biarkanlah mereka menangisi bapa si Sulaiman itu, selagi mana tidak ditaburkan tanah ke atas kepala mereka atau menangis dengan menjerit-jerit. Tuan-tuan ni, dia orang ni duduk tanah ni angkat. Memang saya rasa di Malaysia kita tak pernah jumpa lagi orang ambil tanah ni, duduk atas tanah ni, jiruh tanah atas kepala. Ini amalan jahiliah, tuan-tuan. Tarik baju apa semua ni, dahsyat. Maka ini tersimpulkan dalam tajuk kita hari ini bahawa meratapi kematian ke atas si mati sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dahulu adalah diharamkan dalam Islam. InsyaAllah, tuan-tuan, untuk halaqah yang akan datang kita akan bincang tajuk yang kedua dalam kehidupan umum seorang Muslim, halal haram kehidupan umum seorang Muslim, iaitu kita berpindah kepada tajuk muamalat, iaitu jual beli, ya. Ini tajuk yang baru dan kita akan bincang antaranya ialah soal berkaitan dengan riba, ya, menjual barang yang haram, kemudiannya menjual barangan yang mengandungi tipu helah, gharar, ya. Kemudian apa lagi, naik turunkan harga pasaran dan seumpamanya. Yang ini akan berkait rapat dengan jual beli, muamalat. Cukuplah sekadar itu untuk halaqah kali ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang dhaif adalah kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.